Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Kita masih lagi berada dalam arahan pergerakan kawalan. Jadi kita akan teruskan kita punya sesi pembelajaran di rumah. Hari itu cikgu sudah ajar mengenai topik permintaan. Hari ini kita akan masuk ke topik penawaran. Jadi apa itu penawaran? Kita akan mula dengan maksud penawaran. So penawaran ialah kuantiti sesuatu barang ataupun perkhidmatan yang sanggup dan mampu dikeluarkan oleh firma ataupun pengeluar pada tingkat harga tertentu dalam jangka masa tertentu. Kalau hari itu untuk permintaan kita ada 4 kata kunci, untuk penawaran hari ini pun kita ada 4 juga kata kunci yang mesti pelajar ingat. So apa kata kunci pertama? Kuantiti barang ataupun perkhidmatan. Ialah kan penjual kan. So kita mesti tahu berapa jumlah barang ataupun perkhidmatan yang ingin kita keluarkan. Kedua, mesti sanggup dan mampu dikeluarkan oleh firma ataupun pengeluar. Jangan kita berangan-angan, saya mau kasih keluar kasut lah, saya mau hasilkan kasut berjenama untuk dipasarkan. Tapi dia sanggup kan, tapi mampukah dari segi modal dan peralatan? Itu kalau dia tidak ada modal peralatan bermakna dia tidak boleh kasih keluar dan itu tidak dipanggil sebagai penawaran. Kata kunci ketiga, tingkat harga tertentu. Mestilah kita letak harga kan. Dan yang keempat, jangka masa tertentu, ada tempoh masa dia. Jadi ingat 4 ini untuk mendefinisikan penawaran. Pertama sekali, kuantiti barang ataupun perkhidmatan. Kedua, kesanggupan dan juga kemampuan firma untuk mengeluarkan barang. Ketiga, tingkat harga tertentu. Dan yang keempat ialah jangka masa tertentu. Senang saja mau ingat definisi penawaran. Jadi jangan lagi salah. Seterusnya kita pergi kepada hukum penawaran. Kalau hari itu permintaan hukumnya negatif, kalau penawaran pula hukum dia positif. Kenapa positif? Sebab semakin meningkat harga sesuatu barang, maka semakin tinggi kuantiti barang yang akan ditawar. QS ini ialah quantity supply. Untuk memudahkan pelajar ingatlah, kita guna simbol lah supaya kamu senang mau ingat. Tapi dalam ujian jangan tulis simbol, kena tulis perkataan penuh lah. Jadi hukum penawaran, semakin tinggi harga sesuatu barang, maka semakin meningkat kuantiti barang ditawar. Begitu jugalah sebaliknya, semakin berkurang harga sesuatu barang, maka semakin berkurang jumlah kuantiti barang ditawar oleh firma. Jadi hubungan dia ialah positif. Sebab kalau satu naik, iaitu kalau macam harga naik, kuantiti ditawar mesti juga naik. Kalau harga turun, kuantiti ditawar mesti juga turun. Jadi jangan tersalah. Kalau permintaan, hubungan dia songsang ataupun negatif. Kalau penawaran, hubungannya mesti positif. Harga naik, kuantiti ditawar mesti naik. Harga turun, kuantiti ditawar mesti turun. So habis dari segi hukum penawaran, kita akan beralih pula ke penentu penawaran. Hari itu penentu permintaan hari itu ada 7 kan? Ada 7. Sama juga dengan penentu penawaran pun dia ada 7. So kalau penentu penawaran ni dalam buku teks kamu boleh rujuk muka surat 69. Dia terbagi kepada 2 lah. Harga barang itu sendiri dan juga faktor selain daripada harga barang itu. Kita akan mulakan dengan harga barang itu sendirilah. Bila sesuatu barang itu dipengaruhi oleh harga, maka semakin tinggi harga sesuatu barang, maka semakin tinggi jumlah kuantiti barang yang akan ditawarkan oleh firma ataupun pengeluar. Itu penerangan yang paling mudah yang boleh dijawab oleh pelajar sekiranya soalan mengarahkan untuk anda menjelaskan. Mungkin soalannya jelaskan 3 penentu permintaan, 6 markah. So boleh bagi 3 penentu dan juga 3 huraian ringkas. So itu yang pertama. Yang kedua ialah harga faktor pengeluaran. Bila kita jadi penjual ataupun firma, kita perlu mengambil kira beberapa faktor macam
sewa kedai kah, sewa kilang, jumlah bahan mentah, itu kita panggil sebagai harga faktor pengeluaran. Jadi harga faktor pengeluaran yang semakin meningkat akan menyebabkan jumlah penawaran barang oleh firma akan menurun. Yalah, sebab dia mahal kan. Kalau tak ada modal yang terhad, kalau harga faktor pengeluaran tu mahal, kita hanya dapat mengeluarkan jumlah barang yang sedikit. Sebaliknya, kalau harga barang faktor pengeluarannya rendah, kita akan dapat mengeluarkan barang dengan lebih banyak. Okey, beralih ke penentu ketiga, iaitu cuaca. Kalau hari tu permintaan, kita ada musim kan? Kita ada musim. So, musim, kalau untuk penawaran ni kita ada cuaca. So, cuaca ni dia merujuk kepada cuaca macam banjir ke, ketika kemarau, ketika cuaca tengkujuh. Ini akan memberi kesan kepada pengeluar. Kenapa? Contohlah, cikgu bagi contoh untuk petani lah. Okay? Petani yang menjual tanaman sayur-sayuran. Okay, apa berlaku kalau cuaca banjir? Mestilah tanaman dia rosak kan? So, bila tanaman rosak, pengeluar tidak dapat mengeluarkan barang yang banyak. Begitu juga dengan nelayan. Contoh, pada musim tengkujuh lah. Tengkujuh ni apa? Musim ribut lah. Okay, ribut angin kuat di laut. Jadi, ketika musim tengkujuh, nelayan akan menghadapi kesukaran untuk mendapatkan hasil laut macam ikan kah, udang kah. Jadi ketika cuaca pada musim tengkujuh, ia akan menyebabkan firma ataupun pengeluar hanya dapat mengeluarkan jumlah barang yang sedikit. Okey, itu cuaca. Kita pergi kepada penentu keempat, iaitu tingkat teknologi. Sekarang ni teknologi semakin berkembang. Okay, paling senang kita tengok dalam pengeluaran telefon bimbit ataupun gadget lah. Okay, setiap bulan ada sahaja jenama baru yang dikeluarkan. Jadi untuk tingkat teknologi ini, okay, semakin meningkat tingkat teknologi, maka jumlah pengeluaran firma akan turut meningkat kerana tingkat teknologi yang meningkat ini dapat membantu mengurangkan kos pengeluaran firma. Jadi, ia akan membantu untuk meningkatkan jumlah pengeluaran oleh firma. Okey, seterusnya kita pergi tengok pula faktor penentu kelima, iaitu jangkaan harga pada masa hadapan. Nah, ini kalau macam firma menjangkakan harga barang ini akan naik pada tahun hadapan. Contoh contohlah macam kes hari tu, kereta kan. Industri otomotif itu orang ramai akan minta pada harga yang kurang kan, pada harga kalau berlaku penurunan harga. Tapi dia terbalik untuk penawaran. Kalau dalam industri otomotif itu sendiri mengandaikan bahawa pada tahun 2021 harga akan turun. Jadi firma akan keluarkan kereta dengan jumlah yang sedikit ataupun berkurang. Jadi sini sekiranya firma mengandaikan pada masa hadapan harga barang tersebut akan turun, maka firma akan mengurangkan jumlah penawaran barang tersebut ketika harga barang tersebut menurun. Okey. Faktor keenam, ya, matlamat pengeluar. Okey, matlamat pengeluar ini ada dua. Sama ada dia mau memaksimumkan keuntungan ataupun dia mau memaksimumkan jualan. Kalau firma mau memaksimumkan keuntungan, dia tidak akan kasih keluar barang banyak. Sebab dalam teori ekonomi, kalau kita banyak kasih keluar barang, harganya akan jatuh. Okey? Jadi, kalau firma punya matlamat mau memaksimumkan keuntungan, dia hanya akan keluarkan barang itu dengan jumlah yang lebih sedikit berbanding barang lain. Okey. Tapi kalau objektif firma itu pula mau memaksimumkan jualan, dia akan keluarkan barang dengan sangat banyak supaya dia boleh jual dengan lebih banyak. Jadi ada dua lah. Okey, kamu boleh jawab dia merujuk kepada matlamat firma sama ada dia ingin memaksimumkan keuntungan ataupun memaksimumkan jualan. Andai firma
mempunyai matlamat untuk memaksimumkan keuntungan, maka jumlah keluaran yang dihasilkan adalah lebih rendah. Okey. Akhir sekali ialah dasar kerajaan. Okey, yang penentu ketujuh ya, dasar kerajaan. Untuk penentu ketujuh iaitu dasar kerajaan, okey, dia berkaitan rapat dengan kerajaan menaikkan jumlah cukai kah, dia memberikan subsidi, memberikan galakan tarikh perintis ataupun memberikan pelepasan cukai. Semua ini akan mempengaruhi jumlah penawaran. Contoh, dalam pemberian subsidi, okey, kalau kerajaan bagi subsidi, okey, dia akan dapat mengurangkan kos pengeluaran firma. Jadi bila kos pengeluaran firma berkurang, firma dapat mengeluarkan barang dengan lebih banyak. Jadi kalau dasar kerajaan itu kamu jawab merujuk kepada pemberian subsidi, okey, pemberian subsidi akan menyebabkan firma dapat mengeluarkan barang dengan lebih banyak. Tapi kalau kamu pilih contoh macam kenaikan cukai jualan, okey, so kenaikan cukai jualan akan menyebabkan firma hanya mampu mengeluarkan barang ataupun perkhidmatan dengan jumlah yang lebih sedikit. Okey? Ataupun pengenaan cukai akan menyebabkan firma mengurangkan jumlah pengeluaran produk ataupun perkhidmatan. Okey, jadi habis penerangan ringkas mengenai penentu penawaran. Ada 7. Ingat 7 ni. Paling-paling pun soalan mungkin akan minta kamu untuk mungkin huraikan 3 penentu permintaan. Jadi kalau korang yang ingat kepala hujah pun kamu sudah dapat 1 markah, 1 markah, 1 markah, 3 markah. Kan? Kalau kamu hurai lagi, dia akan bagi markah yang lain. Okey. So sekarang kita akan masuk macam mana kita mau tulis keluk penawaran. Okay, cikgu minum dulu, haus. Okey. Kalau hari tu untuk lukis keluk permintaan kan, dia punya keluk mencerun ke bawah kan. Ni nah, keluk permintaan dia mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Dia kalau penawaran pula okay, ini keluk penawaran keluk SS. Sama juga. Okey, ingat, faksi yang ke atas ini mesti harga. Ingat, tolonglah ingat. Ini mesti harga. Jangan lagi tertukar sini kuantiti, sini harga. Okey? Atas mesti harga, bawah pula mesti kuantiti. Itu hari kuantiti diminta kan? Sekarang ini kuantiti ditawar. Ataupun QS lah. Unit jangan lupa ya. Unit dalam kurungan. Berapalah? Ini harga RM kan? Ini pula kuantiti ditawar ialah jumlah unit. So kalau hari itu keluk permintaan dia mencerun ke bawah dari kiri ke kanan, kalau keluk penawaran dia bertentangan, okey, dia akan mencerun ke atas. Okey, dari kiri ke kanan. So ini ialah keluk penawaran. Dia terbalik. Okey, bertentangan lah. So ini ialah keluk penawaran lah. Okey. Macam mana kita menghasilkan keluk penawaran ini? Menghasilkan keluk penawaran, sama juga kita akan rujuk jadual. Macam hari tu jadual untuk permintaan. Okey, untuk yang ini kamu boleh rujuk buku teks muka surat 65 ya. Seperti biasa dia akan ada 3 kolom, iaitu harga, kuantiti ditawarkan dan juga titik. So ini dia bagi sini kalau harga RM20, kuantiti ditawarkan 4 unit ataupun 4,000 pasang. Okey, kalau harga RM40, kuantiti ditawar ialah 6,000 pasang. Harga RM60, kuantiti ditawarkan ialah 8,000 pasang, dan juga harga RM80 10,000 pasang. Jadi dan ini akan diwakili oleh titik A, B, C dan D. So kita akan tengoklah. Okey, so ini keluknya. Cikgu akan lukis baru untuk nampak macam mana kita mau
lukiskan keluk penawaran. Okey? Kalau ikutkan muka surat 65 ini ialah keluk penawaran kasut oleh syarikat Kasut Teguh. So, okay, kita akan lukislah dia. So, sini ialah harga RM. Kan? Sini pula ialah kuantiti ditawar. Unit ya. Mesti ada dia punya unit. Okey, kita tengok. Pada titik A dia punya harga ialah RM20. Kuantiti ditawar ialah 4,000 pasang. So 20, 40, 60, 80. So kita boleh buat dia beginilah. 20, 40, 60, 80. Kita gunakan skala 2 mungkin 2 cm kepada 20 ringgit. Okey, so 20, 40, 60, 80. Okey. Dia punya kuantiti tawar pula, okey, ribu ya, dalam nilaian ribu pasang. So 4,000, 6,000, 8,000, 10,000 sama juga 4,000, 6,000, 8,000, 10,000. Okey. Dalam 4,000, 6,000, 8,000, 10,000. Okey, kamu boleh juga tulis 468 tapi di sini mesti buat dalam kurungan ribu pasang. Okey, so kita tengok titik A dulu ya. Titik A dia cakap sana pada harga RM20 yang ditawarkan cuma 4,000 pasang. Okey, so sinilah. Tengok sini. So 4,000 pasang. Sini titik A. Ini titik A. Okey, pada titik B pula dia harga RM40, 6,000 pasang. So buatlah titik putus-putus supaya kamu dapat titik yang tepat. So ini adalah titik B. Okey, pada harga RM60 pula sini kan, harga 60. Okey. Jumlah kuantiti yang ditawarkan adalah 8,000 pasang. Jadi ini titik C dan akhir sekali titik yang terakhir ialah titik D, iaitu harga RM80. Kuantiti ditawarkan ialah 10,000 pasang. Kasut. Ini kasut lah. Okey, so ini titik D. Jadi macam mana kita mau buat kan? Ini sudah kita buat dia punya titik ikut jadual yang diberi. So kalau permintaan dia mencerun ke bawah kan. Jadi ke kanan ini pula dia mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Sambungkan sahaja dia punya titik lah. Terbentuklah keluk penawaran. Ingat, mesti tulis SS. Mesti tulis keluk SS. Jadi hubungannya ini kita boleh nampak hubungannya adalah positif. Yang mana semakin meningkat harga, semakin meningkat jumlah kuantiti barang yang ditawarkan. Okey, hari itu cikgu terlupa dalam topik permintaan, cikgu terlupa untuk ajar macam mana untuk membezakan soalan itu sama ada dia meminta kamu untuk melukis keluk permintaan pasaran ataupun individu. Sebab dalam soalan kadang-kadang dia akan bagi kamu soalan yang tricky. Okay, contohnya macam dia suruh hasilkan keluk penawaran pasaran beg galas. Contoh dalam muka surat 67 ya. Hasilkan keluk penawaran pasaran terhadap beg galas. Jadi dia bagi dua syarikat, iaitu syarikat Jenas dan juga syarikat Kiwis. Okey. Jadi kalau dalam jadual itu dia ada dua syarikat, untuk kita bentuk keluk penawaran pasaran, kita mesti tambah kedua-dua kuantiti syarikat itu, barulah dia akan terbentuk keluk penawaran pasaran. Okey. Sama juga macam permintaan.
kalau soalan tu cakap hasilkan keluk permintaan buku rujukan. Contohlah ada syarikat Evergreen, ada syarikat Adamas kan, kedai buku Evergreen, kedai buku Adamas. Kamu kena campur dua-dua. Itu kalau penawaran lah. Kalau permintaan, dia akan rujuk kepada permintaan, contohnya macam permintaan Ali, permintaan Abu. Okey? Kamu akan buat begitulah. Okey, kalau dia penawaran, pasarannya terbentuk hasil daripada kuantiti ditawar oleh syarikat ataupun kedai. Kalau permintaan pula, dia terbentuk hasil daripada permintaan individu. Macam contoh permintaan Amira, permintaan Aina. Barulah kita akan dapat keluk ataupun penawaran, pasaran dan juga permintaan. Dua-duanya sama, cuma yang berbeza dia punya keluk lah. Okey? Cuba kau ajar ni lagi lebih sedikit supaya yang hari tu untuk yang permintaan tu pun kita boleh ingat lah. Okey? So contohlah, cikgu bagi di sini okey, dalam muka surat 67 ya. Contoh situ kita ada kuantiti ditawar oleh syarikat Jenas. Okey, dia bilang situ harga RM15. Okey. Ni keluk ya. Okey, so harga RM. Ini pula biasalah kuantiti ditawar lah, QS. Kuantiti di tawar. Okey, berapa ni? Okey, mungkin kita boleh letak 1000 unit kah ataupun 1000 pasang kah. Okey, kita ada 4 harga, 15, 30, 45 dan 60. RM15, RM30, RM45 dan RM60. 15, 30, 45 dan 60. Lepas tu untuk kita, okey, contohlah ini cikgu mahu hasilkan keluk penawaran pasaran untuk Begalas. Jadi kita kena tambahlah dua-dua. Okey, contoh macam pada harga RM15, syarikat Jenas dia tawarkan 20 unit. Syarikat Kiwis pula 10 unit. Dia tambah dua-dua untuk bentuk keluk penawaran pasaran. Jadi 20 tambah 10 ialah 30 unit. Okey, 30, 40, 30, 40, 50, 60. Okey. So ini ialah pasaran lah. Ini ialah keluk penawaran pasaran. Okey. So pada harga RM15 itu tambah jumlah syarikat Jenas dengan syarikat Kiwis, dia ialah 30 unit. Kalau pula pada harga RM30, syarikat Jenas hasilkan 25 unit. Syarikat Kiwis hasilkan 15 unit. Jadi 25 tambah dengan 15 sama dengan 40 unit. Sini. Kalau pada harga RM45 pula, syarikat Jenas tawarkan RM30, syarikat Kiwis tawarkan RM20. Jadi 30 tambah dengan 20 sama dengan 50. Sinilah. Okey. Okey, so sini. Lepas tu, akhir sekali pada harga RM60, jumlah kuantiti ditawar oleh syarikat Jenas 35 unit dan juga syarikat Kiwis 25 unit. Jadi 35 tambah dengan 25 sama dengan 60. So, kita akan buat di sini. Okey. So, ini kita boleh buat titik dia lah. Dalam buku teks ni dia bagi titik W, X, Y, Z. Ini W, X, Y, Z. Jadi kita boleh terus hasilkan dia punya keluk penawaran. Alamak, jadi sikit. Okey. So, ini keluk penawaran pasaran. Kalau dia cakap soalan tu minta kamu untuk buat hasilkan keluk penawaran syarikat Jenas. Jadi kalau dia bilang syarikat Jenas sahaja, jangan tambah. Okey, kita hanya perlu ambil yang kuantiti ditawar syarikat Jenas sahaja dan buat dia punya
keluk dan kuantiti ditawar ikut syarikat jenas. Sama juga macam permintaan. Kalau dia cakap hasilkan keluk permintaan Amirah, hanya perlu ambil kuantiti diminta oleh Amirah dalam jadual. Tapi kalau dia minta hasilkan keluk permintaan pasaran kasut, jadi ambillah kuantiti diminta oleh Amirah dan juga kuantiti diminta oleh Aina. Kalau 3 orang, ambillah, tambah dulu 3 orang tu, baru kamu akan hasilkan dia punya jumlah kuantiti diminta. Jadi cikgu harap kamu faham yang ini. Okey. Habis mengenai cara untuk kita buat keluk penawaran. Jadi kita akan pergi pula kepada cara untuk menerangkan dia punya keluk penawaran. Jadi sama juga macam permintaan hari itu, dia ada beberapa langkah lah. Pertama, terangkan dulu ini raja apa kan. Kalau tadi ini ialah raja keluk penawaran beg galas. Jadi kamu terangkanlah. Okey. Raja 2.1 menunjukkan keluk penawaran beg galas. Keluk penawaran pasaran beg galas. Sebab dia tu tambah 2 tadi kan. Kalau keluk penawaran pasaran yang 2. Kalau dia cakap keluk penawaran syarikat jenas, itu merujuk kepada satu firma sahaja. Jadi lepas kamu bagi tahu, terangkan ini merujuk kepada keluk penawaran pasaran beg galas, terangkan tingkat harga. Langkah kedua adalah terangkan tingkat harga. Contoh, pada harga RM RM15 seunit, penawaran pasaran beg galas ialah 30 unit yang ditunjukkan oleh titik W. Pada harga RM30, jumlah kuantiti jumlah beg galas ditawarkan oleh pasaran ialah 40 unit dan ditunjukkan oleh titik X. Manakala pada harga RM45, jumlah beg galas ditawarkan pasaran ialah 50 unit dan ditunjukkan oleh titik Y. Dan pada harga RM60, jumlah kuantiti beg galas yang ditawarkan oleh pasaran ialah 60 unit dan ditunjukkan oleh titik Z. Jadi, keluk penawaran pasaran terbentuk dengan menyambungkan setiap kombinasi titik W, X, Y dan Z. Barulah keluk penawaran pasaran mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Menunjukkan apa? Menunjukkan hubungan langsung ataupun hubungan positif antara harga dan juga kuantiti barang ditawar. So dia ada langkah pertama, nyatakan ini keluk apa. Langkah kedua, terangkan setiap tingkat harga. Langkah ketiga pula, nyatakan bahawa keluk penawaran itu terbentuk dengan menyambungkan titik yang adalah. Dan yang langkah keempat, kita kena nyatakan bahawa keluk penawaran pasaran mencerun ke atas dari kiri ke kanan dan menunjukkan hubungan langsung ataupun hubungan positif antara harga dan juga kuantiti barang ditawar. So, itu selesai. Okay? Ingat, cara menerangkan keluk ini sama sahaja. Tak kira lah dia permintaan kah, dia penawaran kah, yang berbeza hanya dia punya kesimpulan. Kalau permintaan, kesimpulannya keluk permintaan mencerun ke bawah dari kiri ke kanan menunjukkan hubungan yang negatif antara harga dan juga kuantiti barang diminta. Tapi kalau pula dia ialah keluk penawaran, sama juga langkah-langkahnya sama, kecuali dia punya kesimpulan akhir. Keluk penawaran pasaran dia mencerun ke atas dari kiri ke kanan menunjukkan hubungan positif antara harga dan juga kuantiti barang ditawar. So habis cara untuk kita lukis keluk penawaran dan juga cara untuk kita menerangkan keluk penawaran ya. So ingat ya, dia ada 2 jenis lah, sama ada dia keluk penawaran firma ataupun keluk penawaran pasaran. Macam hari itu pun permintaan sama juga, dia sama ada merujuk kepada keluk permintaan individu ataupun keluk permintaan pasaran. Jadi kita akan sambung pula dengan perubahan dalam kuantiti ditawarkan dan juga perubahan penawaran. So, cikgu akan gunakan juga keluk yang sama untuk tunjukkan macam mana perubahan dalam kuantiti ditawar. Okey?
So kalau hari itu pun dalam permintaan dia ada perubahan dalam kuantiti diminta kan. So perubahan dalam kuantiti diminta ataupun ditawarkan, dia hanya merujuk kepada pergerakan di sepanjang keluk yang sama. Sama ada dia daripada W ke X, X ke Y, Y ke Z, ataupun sebaliknya lah, Z ke W, Z ke Y, Y ke X dan seterusnya. Okey? Okey, kalau dia bergerak ke kanan, bermaksud dia ialah pengembangan penawaran. Kalau dia bergerak ke kiri ataupun ke bawah, itu menunjukkan bahawa penguncupan penawaran. Sebab apa? Okey, kita tengoklah daripada Y ke Z lah. Okey, Y ke Z. Okey, daripada harga 45 kepada harga RM60, jumlah kuantiti ditawarkan semakin meningkat kan? Jadi kalau titik Y bergerak ke Z, okey, dalam keluk yang sama, pergerakan dalam keluk yang sama, dia menunjukkan pengembangan penawaran, iaitu kuantiti barang ditawar semakin meningkat. Sebaliknya, kalau daripada Y ke X pula, okey, dia ke kiri, bergerak ke kiri ataupun ke bawah, Y ke X, ini menunjukkan penguncupan penawaran, iaitu jumlah barang yang ditawar semakin menurun. So ini kita panggil sebagai pengembangan penawaran. Okey, ini pula kita panggil sebagai penguncupan dalam penawaran. Faham tak konsep pengembangan dan penguncupan penawaran ini? Pengembangan bermaksud jumlah kuantiti barang ditawar semakin meningkat, manakala penguncupan penawaran dia menunjukkan jumlah kuantiti ditawar semakin menurun. So ini kita panggil sebagai perubahan dalam kuantiti ditawarkan yang hanya merujuk kepada pergerakan di sepanjang keluk penawaran. Okey, kita pergi pula ke perubahan dalam penawaran. Okey, perubahan dalam penawaran. Kita tajuk gas pindah dulu lah. Ini pindah ke bawah. So, kalau ini perubahan dalam kuantiti ditawarkan, okey. Perubahan dalam penawaran pula, perubahan penawaran pula merujuk kepada peralihan keluk penawaran itu. Macam okey, kejap. Kalau hari itu perubahan permintaan dia merujuk kepada peralihan keluk permintaan kan, sama juga. Dalam penawaran pun sama. Dia merujuk kepada perubahan dalam penawaran itu sendiri, peralihan penawaran. Okey, contoh. Cikgu bagi sini keluk SS So ini harga, ini pula kuantiti ditawar. Unit dah. Contoh, kita bagilah contoh lah harga RM50 lah. Ini kasut lah, contoh kasut. Ini ialah keluk penawaran kasut. Okey, pada harga RM50, dia punya keluk penawaran asal. Kita balik ya. Kalau tu hari Didi dia mencerun ke bawah dari kiri ke kanan, kalau SS dia mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Jadi ini ialah kita punya keluk penawaran asal S0 S0. Okey. Apa berlaku bila firma meningkatkan jumlah pengeluaran disebabkan oleh kerajaan memberikan subsidi. Jadi keluk itu akan beralih ke kanan ataupun ke kiri. Okey? Berapa? Gimana? Okey. So dia akan beralih kalaulah kerajaan berikan subsidi. Jadi dia akan mengurangkan jumlah pengeluaran firma, akan mengurangkan jumlah kos pengeluaran firma. Jadi firma akan dapat meningkatkan dia punya jumlah pengeluaran. Okey, kita anggaplah sini unitnya ratus lah ya. Okey, sini mungkin kalau RM50, firma dapat keluarkan 300 pasang. Okey, tapi bila kerajaan berikan subsidi,
firma akan dapat meningkatkan dia punya jumlah pengeluaran. So ini adalah keluk pasaran yang baru S1 yang mana firma akan dapat meningkatkan dia punya jumlah pengeluaran kasut. Sebaliknya, kerajaan kenakan cukai syarikat yang lebih tinggi kepada firma. Jadi firma akan mengurangkan jumlah pengeluaran kasut. Jadi keluk ini akan beralih ke kiri. Okey, S2. Sini mungkin hanya 100 sahaja jumlah kuantiti kasut yang ditawarkan. So ini dia merujuk kepada soalan ya. Ini cikgu buat andaian. Okey, tapi kalau nanti kamu jawab soalan, kamu kena rujuk jadual lah. Okey, jadi ada sebab kenapa berlaku peralihan keluk ini daripada titik asalan dia, sama ada dia ke kanan kah, ke kiri kah, dia akan disebabkan oleh penentu penawaran. Sama ada dia cuaca kah, harga faktor pengeluaran kah, tingkat teknologi kah, jangkaan harga pada masa depan, matlamat pengeluar ataupun dasar kerajaan. Kalau tadi yang ni harga barang itu sendiri, penentu yang pertama ni, dia hanya menyebabkan perubahan dalam kuantiti ditawarkan, iaitu pergerakan di sepanjang keluk penawaran. Tapi selain daripada harga barang itu sendiri, yang lain-lain yang 6 ni, dia akan menyebabkan perubahan penawaran, iaitu peralihan keluk penawaran, sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Jadi ada dua terma ya. Perubahan dalam kuantiti ditawar ini, perubahan penawaran merujuk kepada ini. Sama juga macam permintaan hari itu. Okey? Jadi cikgu harap kamu boleh faham. Kalau diterangkan, kalau soalan bagi situasi, contohlah dia cakap macam apabila berlaku cuaca kemarau, apakah yang akan berlaku kepada tanaman padi? So, mana kamu punya jawapan? Dia bergerak ke kiri kah ataupun dia bergerak ke kanan? Soalannya, contoh, apabila berlaku cuaca kemarau, apakah yang akan berlaku kepada penawaran padi? Dia bergerak ke kanan ataupun ke kiri? Jawapannya dia akan beralih ke kiri. Keluk penawaran padi akan beralih ke kiri kerana pengeluar menghadapi kesukaran untuk mengeluarkan padi pada musim kemarau. Okey, contoh soalan yang lain. Kalau soalan tanya, apa berlaku kepada keluk penawaran baju apabila terdapat teknologi baru untuk menjahit baju? Dia beralih ke kiri kah ke kanan? Jawapannya dia akan beralih ke kanan, sebab tingkat teknologi dia akan dapat meningkatkan jumlah pengeluaran. Jadi cikgu rasa itu sahaja penerangan untuk topik penawaran dalam pembelajaran kali ini. Cikgu harap kamu boleh faham. Sambil itu tolong rujuk buku teks ya. Untuk topik ini dia akan diterangkan dan dinyatakan pada muka surat 74 dan 75 untuk topik perubahan dalam kuantiti ditawarkan dan juga perubahan penawaran. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Nanti cikgu akan letakkan soalan untuk kamu jawab dan kita akan bincang pada masa yang sesuai. Okey, so jangan lupa untuk ulang kaji topik ini. Okey, sekian. Assalamualaikum, salam sejahtera.